أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan imam masjid rahimah, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita baca lagi apa yang diidamkan, apa yang diidamkan kepada masyarakat Islam dalam perbincangan yang ke-8 yang dimuatkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Pensyariatan dan Perundangan. Yang ke-8 kata dia, syariat mengikut maknanya yang luas, tidak terbatas kepada mana-mana mazhab. Sayanya batuk sikit, dah 10 hari dah, antara demam tak demam. Dah cari orang ganti tadi, standby malam ni tak datang orang ganti. Baik, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, syariat menurut maknanya yang luas tidak terbatas kepada mana-mana mazhab. Ini pemahaman yang kita dah faham. Syariat Islam luas, tidak terhenti kepada satu mazhab. Kita ada dalam fiqh ada 4 mazhab yang diterima, yang dipakai oleh majoriti masyarakat dalam dunia. Mazhab Syafi'i orang Asia, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ada 4 mazhab yang utama. 4 mazhab ni boleh belaka, kita nak guna yang mana. Nak guna yang mana, asalkan ianya ada dalam 4 mazhab ini, boleh pada kita nak guna mana-mana pun tak menjadi masalah. Siapa yang boleh guna ni orang yang reti. Orang yang tak reti tak boleh. Orang yang reti bolehlah guna, boleh guna. Tapi orang tak reti, dia tak boleh nak guna. Ambil ni sikit, ambil ni sikit, ambil ni sikit. Kerana dia ada kaedah dia, dia ada adab dia, dia ada cara dia. Sebab tu bagi kita orang awam, kita orang yang peringkat bukan peringkat pengkaji, bukan peringkat orang alim, bukan peringkat kita faham Quran hadis sendiri. Kita peringkat orang awam, peringkat mendengar daripada ulama-ulama. Maka eloklah kita faham betul-betul satu-satu dulu. Sebab itulah ulama-ulama kita dulu, dia belajar banyak, tapi dia tidak buat turun yang banyak dia belajar tu. Ulama-ulama dulu belajar banyak, belajar semua mazhab, tapi bila mengajar, bila buat kitab, dia tidak campur semua mazhab.
kerana nak beri kefahaman kepada masyarakat awam supaya faham penggunaan sesuatu mazhab, supaya benda yang kita guna tidak silap, tidak salah dan tidak celaru. Baik, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, perundangan Islam yang diidam-idamkan bukanlah terbatas kepada mana-mana mazhab fiqh. Ia bermakna kaedah-kaedah dan hukum hakam asasi yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ia telah hidup subur di dalam naungan Al-Quran dan Sunnah semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi selepas mereka, seperti mana yang telah dirakamkan oleh kitab-kitab pelbagai mazhab dan juga kitab hadis dan fiqh perbandingan. Khazanah yang amat besar ini yang terdiri daripada ijtihad merupakan asas yang kuat yang tidak boleh dipandang rendah. Ia menjadi syarat utama bagi mana-mana ijtihad moden yang benar adalah tidak diterima oleh akal untuk memulakan ijtihad dari kosong tanpa disandarkan kepada yang sebelum ini. Akan tetapi rincian-rincian fiqh ini tidak menjadi kewajipan kepada kita mengikutinya, melainkan yang berdasarkan kepada dalil-dalil syarak yang kuat sama ada dalam bentuk nas ataupun kaedah. Antara kaedah-kaedah yang tidak diperselisihkan ulama dari segi teorinya, sekurang-kurangnya ialah fatwa boleh berubah berdasarkan kepada perubahan masa, tempat, keadaan dan kebiasaan. Perkara ini diakui oleh pengkaji dari kalangan ulama mazhab yang menjadi ikutan seperti Syekh Al-Qarafi, Ibn Al-Qayyim dan Ibn Abidin. Apa maksud yang dikata oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Faham elok-elok. Kata dia, asas Islam berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana-mana orang yang faham Quran dan Sunnah, maka orang ni sampai kepada peringkat mujtahid. Dia boleh ijtihad hukum. Dia boleh ijtihad hukum. Ijtihad hukum sendiri. Sebagaimana imam yang empat ini mujtahid. Imam Syafi'i mujtahid. Tengok satu masalah berdasarkan kepada Quran, hadis, usul fiqh dan sebagainya, maka dia meletakkan hukum. Imam Syafi'i meletakkan hukum pegang ayat Al-Quran, mesti orang yang berwudu, la yamassuhu illal mutahharun. Ayat Allah Subhanahu wa taala berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Imam Syafi'i ijtihad dia suci di sini, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, maknanya mesti ada wudu. Imam lain, antaranya Imam Hanafi, ayat tu juga la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Imam Hanafi kata suci di sini bukan hadas kecil. Suci di sini adalah dia ni tidak bersetubuh, suci daripada janabah, tak ada air sembahyang, boleh pegang ayat Al-Quran. Baik, kenapa berlaku perselisihan di antara dua imam ni? Kerana berdasarkan kepada rangkaian-rangkaian dalil yang lain yang banyak yang mereka sandarkan. Dan mereka ni bukan orang panggil, bukan sekap jarang main capok-capok gitu, tidak. Memang telah mentelaah dan mengkaji berbagai-bagai hukum. Sebab itulah mereka layak untuk ijtihad hukum. Jadi dua-dua ni betul. Dua-dua ni betul. Sebab itulah bila ada dua-dua ni, kita guna pun senang. Kita dalam mazhab Syafi'i, kita pegang pada diri kita dan anak-anak kita. Nak belajar Quran, nak baca Quran, nak pegang Quran, mesti ada air sembahyang.
Tak boleh pegang Quran tanpa ada wuduk. Haram pegang Quran tanpa ada wuduk, kerana Quran benda suci. Dan kita pakai hukum Imam Syafi'i. Bagaimana pula orang yang belajar? Orang yang belajar sekolah, anak kita belajar sekolah, masa subjek Al-Quran dia kena pegang Quran. Adakah dia kena ambil air sembahyang? Bila tak ambil air sembahyang, maka hukumnya haram, tak boleh pegang. Maka pada masa tu macam mana? Adanya khilaf hukum yang banyak inilah, maka beri kelonggaran kepada masalah-masalah tertentu, dan kita boleh pakai pada hukum yang lebih ringan. Tambah-tambah pula dalam masalah pegang Quran ni, tak banyak pendapat. Di antara lain, bila kita ahli Al-Quran, siapa dia ahli Al-Quran? Orang yang baca Quran dah menjadi perangai dia dah. Setiap hari dia akan baca Quran, daripada pukul 8 sampai pukul 9, 1 jam sehari dia baca Quran. Ini juga ulama kata boleh kelaskan dia ni sebagai ahli Al-Quran. Mereka dia dengan Quran tak tinggal mana-mana. Maka orang ni diharuskan dia pegang Al-Quran tanpa wuduk ketika mana dia nak baca Al-Quran. Adapun kita yang jarang-jarang, ketika rajin baca, ketika malas tak baca, maka kita tidak termasuk dalam ahli Al-Quran, dan wajib mengikut Imam Syafi'i kita pegang Al-Quran. Orang kata, oh ustaz kalau macam tu, baik kita ambil yang mudah lah. Baik kita ambil yang mudah. Imam Syafi'i kata wajib ada wuduk. Imam lain kata tak apa, tak ada wuduk pun. Ada pendapat lain kata tak ada wuduk tak apa, asalkan jangan hadas besar. Apa kita nak susah-susah? Kenapa ulama-ulama dulu turunkan ilmu yang susah? Nak pegang Quran wajib ada wuduk, nak pegang Quran wajib ada wuduk. Menyusahkan je. Kenapa tak bagi tahu hukum yang senang? Nak pegang Quran tak apa, tak ada wuduk pun. Jadi kita orang yang belajar, kita jangan bersikap, orang panggil bersikap menyalahkan ulama. Kerana ulama ambil kira hukum lain. Hukum lain di antaranya dalam usul fiqh, al-khuruj minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada hukum khilaf sunat. Keluar daripada hukum khilaf sunat. Apa maksud keluar daripada khilaf sunat? Imam Hanafi kata nak baca Quran tak perlu wuduk. Syafi'i kata nak baca Quran perlu wuduk. Kalau kita baca Quran tanpa ada wuduk, maknanya kita berkawan dengan Imam Hanafi. Kita tak berkawan, kita tidak rujuk Imam Syafi'i, kita ambil satu pendapat. Bila kita tasawurkan, kita gambarkan, bila mati nanti kita nak sandar di mana? Kita sandar, kita boleh berkawan, kita boleh masuk rapat dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi kata boleh baca Quran tanpa ada wuduk, pegang Quran tanpa ada wuduk, kita boleh pergi dekat dia. Tapi kita nak pergi dekat Imam Syafi'i tak boleh. Kerana Imam Syafi'i kata nak baca Quran ada wuduk, nak pegang Quran ada wuduk, sedangkan kita pegang Quran tak ada wuduk. Maka kita boleh pergi dengan Imam Hanafi saja. Ulama kata al-khuruj minal khilafi mustahabbun, keluar daripada khilaf sunat. Dan ulama-ulama kita aja, tok guru aja, nak ambil Quran, nak pegang Quran mesti ada wuduk. Haram tak ada wuduk. Kita pun ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, mati nanti kita boleh pergi rapat dengan Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab kita buat ya Imam Syafi'i kata nak pegang Quran mesti ada wuduk. Kita juga boleh pergi rapat dengan Imam Hanafi. Sebab apa? Sebab kita tidak menghalang apa yang dikata oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi kata, memang kalau kau ada wuduk, engkau boleh pegang Quran, engkau boleh baca Quran. Dua-dua imam ni dah ittifaq, kita boleh masuk dua-dua.
Yang ni pun boleh masuk, yang ni pun boleh masuk. Maknanya kita tidak pilih ataupun kita tidak berasingan dengan mana-mana ulama. Itulah yang maksudnya al-khuruj minal khilafi mustahabun. Apa yang kita buat, kita tak salah dengan imam ni, dan kita juga tidak salah dengan imam ni. Itu maksud daripada al-khuruj minal khilafi mustahabun. Sebab itulah ulama diajar kepada kita pegang Quran wajib ada wudu. Supaya kita boleh masuk rapat belaka dengan mana-mana imam, kerana kita ambil satu pendapat yang semua imam boleh terima. Tak ada seorang pun imam mujtahid yang kata orang yang ada wudu tak boleh pegang Quran. Kalau kita baca Quran tanpa ada wudu, ada sebahagian Imam Syafi'i kata tak boleh pegang Quran. Tapi kalau kita ambil wudu, maka semua imam, empat imam mengatakan benda yang sama, sah dah orang ni memang boleh pegang Quran, dia ada wudu dan dia suci. Sebab itulah bila kita belajar, kita kena cari benda yang lebih baik. Kita kena cari husnuzan kepada ulama-ulama dulu, dan jangan kita mengkritik ulama-ulama dulu. Terkadang kita fikir, kenapa ulama bawa turun hukum yang susah? Lebih baik bawa turun hukum yang senang. Pegang Quran tak apa, tak perlu ada wudu. Tapi mengambil kira tadi, mengambil kira yang hukum al-khuruj minal khilafi mustahabun. Kamu raikan semua pendapat-pendapat imam ini, itu adalah terlebih baik dan terlebih afdal dalam melaksanakan. Baik. Sebab itulah dalam memilih hukum, maka buatlah yang terbaik. Dan yang paling detail Imam Syafi'i. Yang paling detail kebanyakan Imam Syafi'i. Bila sembahyang subuh, Imam Syafi'i ada wudu, ada kunut, baca kunut. Yang lain tak ada kunut. Kita boleh masuk rapat ke dengan imam lain? Boleh. Sebab imam lain tidak jadi suatu kekurangan bila kita baca kunut. Tapi bila kita tidak baca kunut, maka menjadi satu kekurangan, tak cukup markahnya di sisi Imam Syafi'i. Tak? Sembahyang tarawih 8 dengan 20. 8 boleh, 20 boleh. Bila kita sembahyang 8, tak? Ada banyak kursi. Ini kursi orang sembahyang 8. Ini kursi orang sembahyang 12. Ini kursi orang sembahyang 15. Ini kursi orang sembahyang 30, 20. Bila kita sembahyang 8, kita tak layak nak pergi duduk kursi yang 20. Tapi bila kita sembahyang 20 rakaat, kita boleh pilih nak pergi duduk atas kursi mana. Kursi 8 pun boleh, 12 pun boleh, 16 pun boleh. Kita pergi tunjuk kad kita, katanya, oh ni lesen besar ni, sembahyang 20. Dia boleh pilih mana-mana kursi yang dia ada. Bila kita sembahyang 8, boleh duduk yang 8 tu je lah. Yang 20 tak boleh. Tak. Nah ini maknanya batu ulama perturunkan kepada kita dalam mazhab Imam Syafi'i benda yang besar. Orang tanya sembahyang sah tidak sah bila sujud tak rapat anggota 7, angkat tapak kaki 2. Setengah kitab kata sah, setengah kitab kata tak sah. Ulama kita ajar tidak sah. Sujud wajib rapat anggota 7, tangan, kaki, dahi kena rapat, lutut kena rapat anggota 7. Baik. Bila kita tidak rapat, kaedahnya tadilah rapat anggota 7, ini adalah yang paling baik, yang paling afdal, dan inilah perkara-perkara yang telah diperturunkan oleh ulama kepada kita, kerana ulama dulu memang berhati-hati, tak nak sesuatu ilmu yang kurang disampaikan kepada masyarakat. Ulama dulu bila nak menyampaikan suatu ilmu, maka dia akan sampaikan perkara yang cukup sempurna,
supaya kita turunkan kepada generasi akan datang juga adalah perkara yang sempurna dan kita menjadi umat yang disanjung. Baik. Kata dia, pintu ijtihad ni terbuka. Bila-bila masa boleh mana-mana ulama nak buat ijtihad. Sampai sekarang ni pun orang ijtihad. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, khazanah yang amat besar ini terdiri dari ijtihad merupakan asas yang kuat yang tidak boleh dipandang rendah. Ia menjadi syarat utama bagi mana-mana ijtihad moden yang benar. Adalah tidak diterima oleh akal untuk memulakan ijtihad dari kosong tanpa disandarkan kepada yang sebelum daripada ini. Maknanya bila kita nak buat ijtihad baru, kita rujuk belaka, kita rujuk balik ke semua pandangan-pandangan ulama yang dulu. Jangan mudah menyalahkan ulama ni, jangan mudah menyalahkan ulama ni, jangan mudah menyalahkan ulama ni. Sebelum daripada kamu kata ulama ni salah, baca dulu kitab mereka semua sekali. Baca dulu. Kerana mungkin kita tak jumpa. Ini masalah orang baru. Masalah setengah-setengah ustaz yang menyalahkan beberapa pandangan ulama, sedangkan tidak baca merangkumi semua apa yang ulama-ulama dulu buat. Kita belajar silat, satu jenis silat, bila orang mula langkah ke belakang, kita kata itu silat dia salah, mula langkah ke belakang. Tak, silat dia betul juga. Tak, dia belajar tahan diri dulu dan sebagainya. Jadi bila kita belajar banyak, barulah kita tahu kita tidak akan mudah menyalahkan orang. Baik. Antara kaedah yang tidak boleh diperselisihkan ulama dari segi teori sekurang-kurangnya ialah fatwa boleh berubah berdasarkan kepada perubahan masa, tempat, keadaan dan kebiasaan. Ini fatwa boleh berubah. Sebagaimana orang kata dulu, saya tak baca fatwa daripada India yang dulu-dulu, katanya fatwa ulama India dulu mengharamkan memakai baju kot, kan? Kenapa? Kerana berdasarkan kepada man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi kata orang yang man tashabbaha biqaumin, orang yang menyerupai sesuatu kaum, fahuwa minhum, maka dia di kalangan itu. Penjajah dulu, pegawai penjajah dulu, British dulu turun dengan hebat begitu, dan turun dengan hebat begitu membunuh ulama-ulama India. Maka ulama India mengharamkan orang yang pakai kot. Tapi sekarang hukum tu tidak lagi dipakai kerana dah jadi kebiasaan dah. Dah Syekh Azhar sendiri pun pakai benda tu, tak ada masalah. Baik. Dan ulama-ulama ni cukup berhati-hati dalam belajar. Saya nak umum di Darussalam, kalau tuan-tuan nak belajar, kita ada kelas. Kelas ni open lah, baru buka 2 kali. Setiap hari Khamis jam 2 petang, 2 hingga 4 petang, 2 jam. Yang mengajarnya Baba Karim, dia memang daripada Thailand, Datuk Ismail Kamu sendiri panggil. Dia belajar kitab Bujairami Alal Iqna', kitab fiqh. Nak ceritanya, syarat nak masuk kelas dia, hari pertama dia beritahu untuk akan datang semua yang mari belajar ni kena pakai jubah dan pakai serban. Kenapa? Kerana dia kata dia belajar dengan tok guru dia di Mekah. Tok guru dia suruh macam tu. Nak belajar paling-paling kurang jubah putih tu mesti, kalau tak pakai serban. Bila saya tengok, saya tak pergi lagi, tak sempat. Walaupun buat di tempat sendiri, di Darussalam, uzur dalam sebelah lagi. Jadi apa yang saya nak kongsinya ialah begitu tertibnya ulama menyampaikan ilmu. Dia ambil daripada tok guru dia, dan dia sanad yang ke-24.
Baba Karim ni dia pegang sanad kitab Iqna, anak murid yang ke-24, 24 generasi. Sanad ni mana generasi, berhubung. Jadi setiap hari Khamis minggu ketiga keempat. Syaratnya itulah pakai jubah putih, dan dia suka kalau pakai serban. Dan saya tengok baru ni yang mengaji dalam 10 orang tu semua pakai jubah putih dan pakai serban. Tuan-tuan yang nak belajar memang kena istiqamah begitulah, jubah putih dan serban. Dan jarang yang tok guru buat syarat macam tu. Tak. Kalau buat syarat macam tu, kalau pun tempat opom gini tak jadi. Tak. Orang akan lari. Tapi oleh kerana buat kelas yang khusus, orang nak mengaji tu memang kena begitu. Itu detailnya ilmu. Saya ambil dengan Ustaz Syekh Nuruddin Al-Banjari, musalsal bisad. Ustaz Nuruddin ni, Ustaz Tarmizi pun ambil musalsal. Ustaz Nuruddin ni banyak dia hadis musalsal, hadis yang dia ambil berhubung-hubung sanad sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Ustaz Nuruddin ni baca surah Sad wal Quranul Majid, ajar kepada anak murid dia, dia ambil dengan tok guru dia, tok guru dia ambil dengan tok guru dia, dan sehingga sahabat ambil dengan Nabi pegang janggut. Maka Ustaz Nuruddin pun bila baca, dia nak ajar kepada kami, dia akan pegang janggut Sad sehingga habis surah tu dalam keadaan pegang janggut. Pun tak ada janggut, macam mana anak murid tanya? Tak ada janggut pegang juga. Kerana nak jaga sanad, detailnya ilmu ulama-ulama ni. Jadi saya pun ambil, bila dia baca sad, kita pun pegang janggut. Dan diamanahkan bila nak ajar pada orang lain secara bersanad. Tidak bersanad tak apalah, secara bersanad kena pesan juga pada anak murid, pada orang yang mendengar, pada orang yang nak ambil, pegang janggut, dan orang lain pun kena pegang janggut juga, dan begitulah seterusnya. Ini detail amanah daripada tok-tok guru yang hebat, tok-tok guru yang memang bawa ilmu pencerahan kepada seluruh umat. Baik. Kaedah ini mempunyai sandaran daripada Al-Quran, Sunnah dan petunjuk sahabat, amalan generasi salaf serta pengalamannya di zaman ini. Umpamanya dalam masalah jangka masa terpanjang bagi kehamilan serta perselisihan fuqaha terhadapnya. Ada di kalangan mereka yang menyatakan tempohnya ialah 4 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Ini disebabkan mereka tidak mengetahui kewujudan kehamilan palsu yang mempunyai sifat seakan-akan kehamilan yang sebenar. Oleh kerana itu, kita tidak boleh membatasi diri kita untuk berpegang teguh dengan satu-satu mazhab dalam semua urusan kehidupan. Boleh jadi sebahagian pendapat mazhab ini mempunyai hujah yang lemah dalam sebahagian masalah, ataupun tidak menepati sasaran syaraknya dan kemaslahatan umat manusia. Tidak menjadi sebarang kesalahan jika kita berpindah kepada mazhab yang lain di dalam ruang lingkup syariat yang luas. Umpamanya dalam masalah wajib menunaikan janji jual beli murabahah, zakat terhadap hasil yang keluar dari bumi, zakat terhadap harta yang dimanfaatkan, sumpah dengan talak orang yang dalam keadaan mabuk dan marah, talak 3 dalam satu lafaz, dan jangka masa terpanjang bagi kehamilan. Ini di antara contoh-contoh. Di sana berlaku perbezaan pendapat di kalangan mazhab. Apa yang ditekankan kepada kita ialah ini supaya nak buka minda kita. Asas yang kita faham, Islam datang dengan Al-Quran dan Sunnah. Daripada Quran Sunnah keluar berbagai-bagai hukum. Siapa yang menetapkan hukum, pakar dia, ahli dia, yang kita panggil imam mujtahid.
Imam mujtahid yang diterima terdahulu ada 4, dan ada lagi Zahiriyah, Zaidiyah. Kadang-kadang masalah-masalah kecil ni orang guna juga pendapat-pendapat di kalangan mereka, tapi tidak masyhur. Baik, sehinggalah kepada kita sekarang. Azan dulu Ustaz, boleh azan?
Baik, dalam pada itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mafhum daripada tulisan ini, walaupun pintu ijtihad terbuka luas, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri mengaku bahawa dia juga merujuk kepada mazhab-mazhab yang sedia ada. Dr. Yusuf Al-Qaradawi memang kita tahu pakar bidang agama, dan dia sebagai yang dipertua orang nombor satu ulama sedunia, dan dia mengakui bahawa dia memang rujuk kepada mazhab-mazhab yang muktabar. Bahkan dalam tulisan selepas daripada ini dia kata memang suatu kedangkalan jika ada orang yang berani menyebut kita tak perlu rujuk kepada ulama-ulama dulu, kita perlu kepada ijtihad semasa semua sekali. Tak betul. Kata dia tak betul. Bahkan dalam satu kes kita bukan berijtihad baru, kita rujuk kepada ulama-ulama terdahulu. Kalau tak sesuai buat zaman ni dengan mazhab Imam Syafi'i, mungkin boleh berpindah kepada mazhab-mazhab lain yang kita anggap sesuai dengan keadaan masa kita sekarang. Sebagaimana dalam bab zakat. Dalam bab zakat, kalau kira Imam Syafi'i, kita kena bayar apa yang kita makan. Tak datang ke masjid bawa beras, nak bayar zakat. Bila pagi nak raya, pikul beras. Tak, kalau anak ramai, tak, boleh pikul beras lah. Pagi nak raya pikul beras dulu. Tapi pindah, kerana ada mazhab yang mengatakan boleh ditukar dengan nilai. Bukan bermakna kita perlu buat ijtihad baru, kan? Bukan perlu buat ijtihad baru. Buat aku janji SMS dengan Tok Imam, Tok Imam tak apalah saya bayar zakat ikut SMS. Tak, saya bayar zakat kerana Allah Ta'ala. Tak, duit bagi kemudian. Bolehkah macam tu? Tidak lagi berhajat kepada yang demikian. Kerana keadaan semasa yang ada, kita perlu ambil mazhab-mazhab yang dah ada, yang lebih senang kepada kita dalam keadaan-keadaan tertentu, bukan semata-mata mencari kesenangan, tetapi berdasarkan kepada keadaan-keadaan. Maka kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi pun ulama sedunia merujuk kepada ulama-ulama terdahulu, mazhab-mazhab yang ada, apatah lagi kita orang awam, orang yang tak erti nak memahami sendiri Quran dan hadis. Lebih-lebih lagi lah kita perlu kepada pandangan ulama yang terdahulu. Baik, kata dia, ijtihad bukan kecelaruan dan pembaharuan bukan merosakkan. Seruan ke arah ijtihad di zaman ini bukannya bermakna kecelaruan dengan membuka peluang kepada semua yang mengaku mampu berijtihad sekalipun tidak memenuhi syarat ijtihad yang utama. Dia kata ini adalah macam satu benda yang karut. Kalau kita buka peluang untuk berijtihad dalam semua bidang, itu adalah perkara yang tak betul. Ijtihad tidak boleh dilakukan dalam semua perkara. Bukan bermakna bila beliau mengatakan ijtihad ini terbuka luas sampai bila-bila masa pun kita boleh membuka ruang ijtihad seluas-luasnya. Tidak. Kata dia, perkara ini diakui kebenarannya terhadap beberapa juzuk pandangan dan pendapat yang dinyatakan oleh fuqaha di dalam pelbagai bidang yang diijtihadkan, tetapi ia tidak benar terhadap seluruh fiqh yang merupakan khazanah kekayaan perundangan yang agung, yang mana pembentukannya disertai oleh cerdik pandai Islam bermula daripada sahabat dan generasi-generasi selepas mereka yang mengambil petunjuk daripada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya yang kita nak tolak ulama-ulama terdahulu, kata dia, apakah ulama-ulama terdahulu? Tidak rujuk kepada Quran dan Sunnah. Kita kena faham, kita kena yakin bahawa ulama-ulama terdahulu bergurukan kepada sahabat-sahabat
mereka lebih dahulu lagi yang rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau pandangan yang mengatakan kita perlu rujuk kepada Quran dan Sunnah, tak perlu kepada ulama-ulama, tak perlu kepada mazhab-mazhab, ini adalah pandangan yang rosak, kerana ulama-ulama dahulu memang rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengeluarkan sesuatu hukum. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu benda yang kita kongsi bersama pada malam ni ialah adanya mazhab ini untuk memudahkan kita, tetapi bukan untuk bermudah-mudah. Adanya banyak-banyak pandangan adalah sebagai pilihan kepada kita, tapi ulama beri peringatan, kamu buat yang terbaik ialah kamu menjaga ataupun kamu buat sesuatu perkara ya kamu boleh masuk dalam semua imam mazhab yang dinamakan dalam kaedah al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi mudah-mudahan kita yakin dengan ilmu-ilmu yang diberi oleh ulama-ulama terdahulu, dan kita tidak berbangga diri, kita tidak rasa ego dengan sedikit ilmu yang kita ada. Bahkan kita minta Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita supaya kita tetap mengikuti jalan-jalan mencari ilmu yang diasaskan oleh ulama, yakni dengan kita meraihkan ulama-ulama terdahulu yang memberi kepada kita ilmu-ilmu secara ikhlas untuk kita berlaku hidup di atas jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia. Wallahu alam, kerana keperluan kepada ijtihad semasa yang tepat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.